والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang dah. Dan barang yang haram atas orang yang haid dah. Kata musannif rahimahullah muka 10. Dan barang dan bermula barang perkara yang haram, yang diharamkan atas orang yang haid atau orang perempuan lah tu, orang tu perempuan adalah tu, atas orang jadi atas perempuan yang haid. Tu barang yang diharam, barang yang diharam jadi haram kerjakan dia. Haram tu atas orang, atas perempuan yang haid, perempuan yang datang darah haid, dalam keadaan datang darah haid tu. Tu dan nifas atau nifas, dan dengan mana atau. Jadi orang perempuan yang haid atau perempuan yang nifas tu ada barang yang diharam kerja atas dia. Bermula barang tu ialah sebelah perkara, kata dia Tuqabah. Ada sebelah perkara ni. Ada lebih sama kitab ni. Sama ya ada 10. Dia lah kitab biasa 10 ya, dia tambah. Dia tambah daripada hak junub tu. Orang junub tu. Sebelah perkara ni. Jadi salah satu dari sebelah perkara tu maksud semua tu, lagu tu semua lah. Bermula barang yang haram, haram kerja atas orang yang haid atau perempuan yang haid atau perempuan yang nifas tu ialah sebelah. Jadi salah satu dari sebelah perkara. Mana-mana sah dia haram dah. Tu. Bukan kata nanti cukup sebelah ni baru jadi haram. Tak. So mana-mana daripada sebelah perkara ni. Tu jadi haram. Mana orang tina tak boleh buat apa ni? Pertama dari sebelah perkara tu ialah sembahyang, dia kata. Tak boleh semaya, tak boleh sembahyang. Kalau duk semaya dah pun kena berhenti. Wajib berhenti, tak boleh hubung lagi dah. Tu sembahyang. Sembahyang mana? Han kadang semaya tu mutlaqan, semaya semata-mata semaya. Apa makna mutlaqan? Yakni sama ada fardu atau sunat. Hak tu lepas dah. Kita dah hurai dah dulu. Sama ada fardu atau sunat. Semaya fardu tak boleh, sunat sama telah. Tu fardu tak boleh, sunat kalau boleh lagi. Kalau semaya dah pun wajib kena berhenti. Habis itu tak boleh. Habis itu tapi hari taya pun kita tak kena qada semaya, bab semaya.
Kedua daripada sebelah perkara tu ialah tawaf. Kerja tawaf berpusing Baitullah 7 keliling dah, berkeliling Baitullah. Tawaf di Baitullah. Hak tu haram. Tawaf ni mutlaqan juga. Jadi sama ada fardu atau sunat. Tu dobit lagu tu semua tu mutlaqan kita dobit dah. Tu tawaf fardu, tawaf ifadah. Sabit tu orang Tino kalau duk haji molek-molek tak ada tawaf lagi kak. Tak ada tawaf lagi. Maka tak leh tu kena tunggu. Kena tunggu wihabidarahi tu. Nyanyi kadang-kadang. Tapi hak lain boleh. Wukuf di Arafah ke apa tak apa. Tapi tawaf tak leh. Tawaf tak leh sadah. Lepas tu masuk masjid haram tu tak leh. Tu buat tawaf. Habis itu tawaf, maka dia ni haram juga kerja tawaf. Sama hak fardu tu ifadah, tawaf ifadah tu, tawaf rukun haji tu. Hak tu fardu. Dan satu lagi tawaf sunat sawah biasa ni ataupun tawaf kudum ke. Tu hak tu tak leh juga. Ala kulihan segala bagai tawaf haram berlaku. Kalau duk tawaf dah 2 keliling kena berhenti selalu. Tu baik daripada masjid tu dan tak leh hubung tawaf dah. Tu. Habis itu ketiga daripada sebelah perkara. Supa dulu dah. Kalau kira tu supa dengan Pak Junuk dulu. Sekadar ni. Ketiganya menyentuh akan Quran. Menyentuh akan Quran. Menyentuh akan barang yang dinamakan Quran. Tu. Orang panggil sentuh Quran, menyentuh akan barang yang dinamakan Quran. Tu maksud lagu tu. Bukan mesti kena Quran sebuah tu. Apa saja yang dinamakan Quran. Kulit Quran, tak leh. Ketah Quran, tak leh. Apa saja yang dinamakan Quran. Papai Quran. Papai yang dituliskan Quran untuk orang mengaji, orang baca. Maka tak leh kita sentuh. Tu. Kita bila sebut Quran tu nak nampak sebuah tu ya. Tu. Ada maksud dengan Quran ni apa saja yang namakan Quran. Tu. Habis itu. Misalnya kalau orang tulis Quran dalam papan ni ayat kursi untuk orang baca. Tak leh dah kita pun papan tu. Papan tak leh dah kita pun papan. Kadang dikatakan papan Quran. Tu tak leh dah. Tapi kalau mengajar kok tak apa je semata-mata mengajar tu hak tu untuk nak mengajar tu tak apa. Ni orang tulis. Maka iktibar dia orang tulis ni. Orang tulis oleh apa? Teka tulis tu tulis untuk apa? Kalau tulis untuk orang baca semata baca Al-Quran tu maka tak leh kita pergi sentuh. Maka iktibar orang tulis. Tak ada iktibar orang baca ni. Orang baca je niat baca semata. Kalau orang tulis untuk buat gapo punya baca semata. Cuk iktibar orang tulis. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala keempat daripada sebelah perkara tu mana? Ialah menanggung, membawa, pikul, bawa akan Quran. Hak ni pun kita dah baik dah, masalah orang junub dulu. Kalau lagu mana boleh, kalau mana tak boleh. Tu kita robek dah semalam. Habis itu keempatnya menanggungkan Quran. Tak ada apa tu. Kelima daripada sebelah perkara. Supaya juga dengan orang yang junub ni. Mana membaca akan Quran. Baca akan Quran. Tapi di sini dia awak mari tersekerak dia tak ada kait. Padahal dulu dia kait tapi sini tak kait. Tu maka kita kena kait supaya tu jugalah ni. Supalah dengan hak junub dulu ni. Kelimanya membaca akan Quran. Jadi membaca yakni dengan qasad membaca Quran. Waktu itu dengan diqasad membaca Quran. Tu makna gitu. Qasad membaca Quran. Maknanya kalau kita qasad kata baca ayat, baca doa ataupun zikir, tak apa, kadang-kadang zikir ni yang mengandung kita kata lepas
Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Kita dak berzikir zakmo kan lepas semaya, lepas pada kita semaya tu kan, kita dak wirid kan tu. Alhamdulillah, ayat Quran tu. Ayat Quran. Maka kita dak baca dia untuk ni zikir pun, niat zikir. Hak tu tak apa. Kalau pergi kosak Quran tak boleh lah. Kata baca Quran ni tak boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina doa. Tak apa. Padahal ayat Quran tu hakikatnya cuma kita kosak doa, tak ada masalah. Tapi kalau pergi kosak Quran tu haram. Boleh? Tu dia. Keenam ni hak ni lebih. Boy supaya juga dah dengan Fuk Junub tu dah. Cuma tak supaya betul ya kait ni ya. Keenam daripada sebelah perkara mana? Masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, masuk sejid. Allah, masuk ke sejid. Tu. Apa maksud masuk ke masjid ni? Tak boleh masuk dah kena. Jadi kira maksud dengan masuk ni yakni semata-mata lalu. Awak gitu. Tu masuk ke, jadi semata-mata lalu ke dalam masjid. Lalu dalam masjid. Tu hak tu haram, hak tu haram. Maka sebut kata lalu je lazim masuk katalah dia. Ya lazim masuk dalam tu. Tu. Tapi kena kata semata-mata lalu gitulah lah, kerana dalam kitab Arab lain tu kalau dia ibarat dengan abur maknanya lalu bukan dukhul. Kalau tu kecek sini pun dengan atas jalan maksud tu. Bila kita kata semata-mata lalu pun dia lazim masuk semata. Dari lalu dia kena masuk. Tu. Habis itu. Keenamnya semata-mata lalu ke dalam masjid. Lalu dalam masjid haram. Tu. Tapi kata haram ni dia kait sikit. Dia kait sikit. Tu. Sebab apa? Kalau tak kait ni tak haram. Tak haram kalau tak ada kait ni. Syaratnya gini, haramnya. Kalau tak ada syarat ni tak apa. Supaya dengan orang junub kita ngaji semalam, ingat tak? Boleh lalu lah orang junub. Lalu boleh. Puak berjunub ni hak tak boleh jaga apa? Duk dalam tu ya, duk berdiam dalam tu. Sekadar tomak ninoh. Ada setengah ulama kata lebih, kena lebih tomak ninoh lagi, tapi kaum muktamad kata tomak ninoh ni haram dah. Duduk beti. Subhanallah. Sekadar tu tak boleh dah. Tu. Tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, dia kata masuk ke dalam masjid jika ada jika. Ni kait mana ni? Ini kena tafrek, kita kena buat tafrek, lepas tu kait pada tafrek yang mahzub. Jika ni kait atau syarat kepada tafrek yang mahzub. Tafrek bagi keenam dah. Keenamnya masuk ke dalam masjid, yakni maka haram atasnya masuk semata-mata lalu. Maka haram atasnya lalu dalam masjid. Awak gitu takdir lagu tu dulu. Tu hak azah gitu. Hak azah gitu. Sebab jika tu dia bukan kait pada masuk, dia kait pada haram. Haram tu jika takut. Berarti kalau tak takut tak haram. Tu kira wala. Maka kata dia, kata gini, ini maka haram atasnya lalu dalam masjid. Kena takdir lagi tu. Maka haram atasnya lalu dalam masjid jika ila akhiri. Jika tu kait kepada haram tu, hak kita takdir tu. Tu orang panggil tafrek hak mahzub. Ghalib lagu tu lah kitab fiqhnya. Dia kena pandai kira tafrek tu. Tu kadang dia mari kait, kadang dia mari itisno bagi yang mahzub. Macam-macam. Boleh temu banyak lagi lah. Itisno pada hak mahzub tu, tafrek pada hak mahzub. Kadang-kadang orang ilak pada hak tafrek hak mahzub tu. Macam-macam. Tu kena tafrek mari dulu, lepas tu buat ilak kepada hak mahzub tu. Di sini pun supaya tu. Maka haram atasnya, atas perempuan tadi tu, haram atas dia lalu dalam masjid. Haram atas dia lalu. Tapi kata haram tu kait dah. Jika, ni syarat. Haram tu jika kait mana? Kait pada haram tu. Haram tu jika takut. Takut iya.
Kalau dia takut gapo? Takut akan menitik oleh darah bagi haid, bagi perempuan yang haid tadi. Jika dia takut menitik, orang panggil titik, dia takut titik. Tu. Kalau masuk ni wasa tek ni muka tak ada pakai apa ni. Tak ada pakai apa ni. Baru mari darah. Lepas tu cawak-cawak gapo pun tak ada, kotek-kotek gapo pun tak ada. Siaplah wah. Jadi titik ni kan ada ni. Tu dia takut titik. Tu. Maka dengan sebab takut titik tu, haram dia masuk lalu Lalu tak boleh. Tu. Di sini dikait di syarat ni kita faham tu baik dua. Kita faham tu baik so. Faham lagu mana? Kalau tidak takut titik darah. Maknanya dia tahu kata kemah molek dah dia. Dia pakai cawak, dia berkemah molek dah. Kalau lalu 10 kali, lalu gi mari. Kalau lalu gi lagi tubik, masuk pulak pun tak titik, dia cerak. Kalau dia yakin kata tidak titik tu, berarti tak haram. Haram tu jika takut, orang panggil bertitik darah. Bertitik oleh darahnya tu ya. Kena buat lagu ni. Betul jika tu. Muqabih tu. Jadi maka jika buat gini pula. Maka jika tidak takut ia, maka jika tidak takut ia akan titik darah. Jika tidak takut ia akan titik darah, maka ditilik. Kalau masuk ia kerana ada tujuan dan hajat. Nascaya harus ia lalu masuk. Dan jikalau tidak apa-apa hajat, tidak ada apa-apa hajat, maka makruh ia masuk. Tu dia. Tu kok tu pula. Tapi tak haram lah, lagu mana pun tak haram dah. Dia tak takut berlomba, tak takut bertitik darah. Kalau takut so ya, haram ia masuk. Haram. Kok mana tak boleh. Sejik ni tak boleh bercemar. Lebih lagi kat orang perempuan tu duduk dalam keadaan tak bersih dah, dalam keadaan hadas pula. Tersa lagi. Orang junub tu lagi dah tu. Tak ada comel dah masuk dalam masjid. Lepas tu orang ni dengan darah ke apa pula. Tu masuk dalam haram. Tu. Dia tak boleh masjid ni nak bawa masuk najis, tak boleh dalam masjid. Haram kita bawa najis masuk dalam masjid. Tu. Tak boleh. Malaikat kita yakin kata kita jaga dia tu, maknanya kita lalu masuk tu najis tidak jatuh dalam masjid tu lain lagi. Enggak lagi haruh lagi. Kita bawa. Tapi kalau kita tahu kata kalau kita masuk dalam masjid tentu najis akan jatuh dalam masjid ni. Haram kita masuk masjid dalam keadaan tu. Najis tak boleh dalam masjid. Tu. Habis itu. Tu dah. Tu perempuan. Habis itu boleh. Ketujuh daripada sebelah perkara. Sebelah perkara. Mana yang ketujuhnya? Ialah berhenti. Hak saat ni lalu tu pun haram dah kalau takut titik darah. Ketujuhnya berhenti. Tu dia kecek berhenti. Jadi berhenti sekadar tumakninah.
Kecek lagu tu bukan berhenti sekali 5 minit. 5 minit tak boleh. Seminit tak apa. Ada sekadar tumak nina tak boleh. Berhenti yakni sekadar tumak nina. Apa makna tumak nina? Sekadar kita baca subhanallah. Berhenti tak. Jalan-jalan cep. Subhanallah. Tu. Waktu tak boleh dah. Harap. Maka kita reti situ. Kita reti kata berhenti sekadar harus iktikaf tu tak boleh. Moga iktikaf ni dia boleh berhenti. Ya syarat nak iktikafnya kena berhenti sekadar subhanallah tak pada. Maka hasil dah iktikaf. Kalau lalu gitu tak hasil iktikaf. Bila-bila lalu tu nawaitul iktikaf. Bila-bila jalan lalu gitu. Maka tak ada hak tu. Iktikaf ni nak hasil pahala dengan sekadar-kadar kuat tu maknina subhanallah. Ketujuhnya berhenti, yakni sekadar tumak ninah. Tapi di sini dia kecek so je. Padahal ayat ada satu lagi tu. Dalam yang ketujuh ni bukan berhenti saja tak. Berulang alik taraddud pun tak boleh. Tu. Kalau kita lihat kitab Arak-Arak tu je tu wa misluhu at-taraddudu. Tu serupa dengan al-muqsi tu juga at-taraddud. Apa dia taraddud? Kena kata gini, betul-betul berhenti tu. Jadi dan juga berulang alik, berulang pergi balik. Tak apalah, berulang alik tu jelah tu. Berulang alik ni berulang pergi balik pada masjid. Tu. Itu dia. Habis itu duk gimari apa terik. Tu duk gi kok tak kotak email tu. Gi pula kok tu. Gi kok ni. Duk pusing gi kok ni. Tak leh. Tak leh hak tu taraddud duk gi mari. Dalam sejik tu bukan lalu. Lalu gi mari ni lai. Kita terlalu gi. Lepas tu ada hajat pula hadap ni. Lalu mari. Hak tu lalu. Lalu sebut tu lalu ni sejik tu kena sekuat-kuat pitu dua. Ada pitu tu baik, pitu masuk. Sebut tu lalu. Kalau pitu so tak nama lalu. Nak lalu lagi nak pitu so ya. Sejik tu dia kena ada 2 pitu. Pitu masuk, pitu tubik lain. Tu barulah dinamakan lalu. Kalau sejik tu pitu so harai masuk dulu lagi dah. Kerana nak gimana? Nak lalu start. Lalu gimana? Pitu so ya. Maka harai situ lagi. Berulang alik padanya. Berhenti dalam masjid dan berulang alik, pergi mari harai juga. Atas perempuan yang tu. Habis itu dah hak tu yang ketujuh. Kena jagalah tu. Kadang-kadang kena atas adik kita, bini kita kan. Habis kadang-kadang rumah dekat sejik. Rumah kita lek ning. Lepas tu rumah mek duk lek nu. Rumah orang tua duk lek tepi nu lagi. Nak laikok juga nu jadi malah. Pakai gitar kat tengah sejik. Bawa pergi kat nu. Awak sepuluh rumah je dah sejik pun. Lalu jenis-jenis apa sini dekat masjid ni kan ada daya nak mudah-mudah gitu. Mudah-mudah gitu ya. Kedulapan daripada sebelah perkara yang kedulapan. Hak ni lebih sikit pada puak junub dulu. Mana kedulapannya ialah puasa. Puasa ni hari puasa. Tu tak boleh. Dan hari niat puasa. Niat puasa pun tak boleh kalau dekat daerah hari. Nawaitu sauma ghadin. Ghadin kat mana? Ghadin kat mana? Mung ghadin, ba'da ghadin pun tak boleh mung. Tak boleh. Hari ni nawaitu tu lagi dah. Malaikat dia tahu ataupun dia kira mari dah. Esok ni belum subuh lagi. Maknanya darah akan berhenti. Moga habis dah masa. Dia kira masa siap dah. 15 hari. 15 hari dia tu habis pukul 3 malam ni. Pukul 3 malam. Maknanya dia boleh puasa lah Isyak. Puasa je kena puasa. Lah moga habis darah dah. Tu. Kalau lah tu tak apa ya niat tak apa. Nama itu sama ghadin. Padahal ada darah lagi pukul 7. Pukul 7 malam tu. Tapi tahu tak pukul 3 dia kata habis dah darah. Maka niat tak apa. Niat tu. Tapi kalau baru mari ya nak ghadin ke mana? Esok ada lagi demo tu. Tu kita kata dah.
Tu habis itu. Tak apa. Kedelapannya puasa. Puasa. Apa puasa ni? Mutlaqan. Dia kata. Jadi sama ada puasa sunat atau wajib. Sama ada puasa fardu atau sunat. Kena buat gitu. Sama ada puasa fardu atau sunat. Bila sebut puasa fardu, masuk puasa Ramadan, puasa nazar, puasa apa lagi? Puasa kafarah. Tu macam tu fardu tu. Puasa fardu ni puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah. Tu puasa fardu aja tu. Tu. Habis itu. Tu masuk. Lepas tu puasa sunat ni puasa biasa. Puasa senang khamis kan. Tak boleh. Tak boleh. Tu hak tu terhenti di atas suami izin lagi. Puasa sunat tu. So lagi kau dulu. Puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Pak qada pun fardu juga. Tu siaplah. Tak habis nak qada lagi hak Ramadan tahun dulu. Tu qada ni mari tak boleh. Tu mutlaqan dia masuk dah tu. Sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Tu habis itu hari atas perempuan puasa. Kalau duk puasa dah pun dia kena buka dah. Tak boleh puasa dah. Dia kena buka, wajib je buka dah. Tu. Duk berkekalan puasa dalam hati tu tak boleh. Duk kira keadaan puasa tak boleh. Padahal dia batal dah puasa dia tu. Batal dah. Tapi duk kacau, duk puasa, duk niat puasa tu lagi lah, itu tak boleh. Tu. Habis puasa mutlak. Tak boleh dah. Kesembilan daripada sebelah perkara. Ni puasa tak boleh. Kesembilan daripada sebelah perkara tu gapo? Tina ni menyerah akan dirinya. Menyerah ia akan dirinya, diri yang haid tu. Nyo tu kena kepada perempuan haid atau perempuan nifas. Nyo tu. Ia serah akan diri dia. Bahasa Arab panggil tamkin. Tamkin ni serah diri. Asalnya serah diri ni wajib bagi orang tina. Tapi kalau tidak ada manik, kalau ada manik haram. Kesembilannya menyerah akan dirinya, serah diri. Serah buat apa? Kau dulu. Menyerah bagi. Jadi kepada. Menyerah kepada suaminya. Suami bagi perempuan itu. Serah diri ke abang dia. Serah diri ke abang dia. Serah diri. Serah buat apa? Menyerah supaya mewati. Ini oleh suaminya mewati akan dia, akan perempuan yang haid itu. Tu takdir lah tu. Tu kena takdir pak apa semua ada lah tu. Tu. Jadi serah bituk laki wati. Abang kata, "Dek, oleh mak ni, lah no. Bersipai-sipai, mani-mani." Tu. Sipai-sipai tagi nak klik. Misalnya. Duk kira. Tu. Lepas tu, dia pun tahu kata abang nak hari tu, sipai dah. Mani-mani gapo nak serah diri tu haram. Tak ada royak dak. Duk senyap. Tu nak menyerah diri. Tu. Tu. Maka menyerah di tamkin tu haram. Lek perempuan ni lek perempuan. Lek perempuan. Lepas tu lek tok laki suku, lek tok laki tu haram lagi nak tutup pula bila tahu dah. Duk tuntut untuk wi perempuan serah diri pun haram. Lek perempuan ni haram menyerah diri dia. Tu. Kalau dia serah juga haram atas diri dia, berdosa atas diri dia. Abai dia pun dosa, dia pun berdosa. Tu. Kalau dia lari cakap abai dia pegang juga paksa akhirnya tu berjimat juga abai dia. Haram lek abai dia saja. Lek dia tu tak berdosa. Moga dia tak ada serah, tak nak. Cakap dah. Tapi tak ada arah. Orang lapar berdoa. Tu abai dia kat mana tu baik hotel mana tahu. Tu. Kalau lagu tu haram atas suami,
Tu tak boleh. Habis situ, menyerah akan dirinya kepada suaminya, kepada suami perempuan tu. Serah diri supaya mewati menjimaklah oleh suami akan dia, akan perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas tadi tu. Habis tamkin tu haram. Ni setengah kita tak sebut ni tamkin. Dia pakai haram di bergurau tu lagi dah. Jimak tu lagi dah haram. Maka dalam tu dia tu pecah tu baik. Jimak haram jimak. Bila kata haram jimak, haram letok laki cari sahabat nak jimak, haram lek perempuan serah diri we jimak. Tu kira situ lagi. Setengah kita tu pakai kiasuk, tapi kita ni ya waktu baik sabit jadi banyak lagi. Tu molek juga. Jadi kau cerah lagi. Supaya mewati akan dia. Habis ke 10 daripada 11 perkara. Mana? Ke 10-nya bergurau-gurau. Berbaris lah situ. Lama kan macam berguru-guru. Wak berguru dengan suami. Tak boleh. Bitok laki dia tok guru tak boleh. Dia nak murid tak boleh. Bukan berguru. Tu bergurau-gurau. Tu dah. Bergurau-gurau. Bergurau. Allah bergurau yang kecek bergurau. Gurau ni bukan gurau kecek ni weh. Bergurau ni maksud bergurau lah. Gurau ya. Nak gurau. Gurau bukan gurau kecek buah gitu. Tu dia. Bergurau ni bukan sekadar hama orang India tu. Bukan gitu. Hama pergi mari lungat. Bukan gurau baik tu. Maksud gurau ni dia ada dua. Tu. Bergurau-gurau. Apa makna bergurau? Yakni mengambil kesedapan. Dia kecek lengkau dulu ibarat jadi peling sikit. Bergurau-gurau dengan suaminya. Suami bagi perempuan tu. Kalau kita kira ni, dia masuk dalam menyerah. Dah ni bergurau dengan suami ni. Di sini yang ke-10 ni, dia kira letok laki ni. Bergurau-gurau dengan suaminya, yakni bergurau-gurau oleh suaminya dengan dia. Kalau tak boleh lagu tu. Kerana kalau kita pakai zahir, dia masuk dalam 9 saat ni. Masuk dalam ke-11 tu, dalam ke-9 tu menyerah tu. Dia gurang abai dia. Dia gurang abai. Padahal dia kira juga tak boleh gurang. Nampak nenek tak boleh. Lik Tino tu. Abai yang klik duk nenek. Ambil perut duk nenek, perut abai dia. Ambil pohon duk nenek, tak boleh. Lik tu tak boleh dah. Lik tok laki ni tak boleh. Tak boleh juga. Bergurau jadi bergurau-gurau. Jadi mengambil bergurau-gurau oleh suaminya dengan dia. Kena kata gitu. Bergurau-gurau dengan suaminya dengan dia. Maksudnya mengambil kesedapan. Mengambil kesedapan. Sama ada dengan wati atau menyentuh badan. Mengambil kesedapan. Sama ada dengan wati ni jimat lah. Atau menyentuh badan. Setuh pun tak boleh. Gosok-gosok sikit je. Melah tak boleh bakar. Dia kata gosok pun tak boleh. Gurau ya tak ada nak dia. Tahu dah kata mari Tahu dah kata api merah gurau ya. Tu. Hai tak boleh gurau. Lepas pada kek dia tak boleh. Api merah kena berhenti. Cara-cara nak tengok. Cara-cara nak suluh. Duk kaca gigi kena perak. Tu masalah. Tapi dalam bulan Ramadan ni dia perak buat kita jimat tu tapi kalau sekiranya bulan lain pada Ramadan kita kata jimat perempuan yang waktu dosa haram, dosa besar. Tu haram. Allah Taala larang dah. Tu ya. Tak boleh kita pergi buat main. Habis itu bergurau dengan suaminya, bergurau-gurau suaminya dengan dia. Abai tak mak gurau tak boleh. Tapi tak boleh gurau langsung kan. Allah. Dah dia ada sakat batasan dia. Sekadar mana kata haram bergurau tu.
takluk pada bergurau. Bergurau tu pada barang, pada anggota yang antara pusat isterinya dan lutut bagi isterinya. Kena kata gitu. Pusat jadi pusat perempuan dan lutut bagi perempuan. Tu pusat lelaki tak apa, tapi perempuan pun harai juga keduk nenek kat pusat bel dia. Tak boleh juga. Tu. Ni duk cuik. Tak boleh. Kawan dah tidur malah kita cuik. Tak boleh harai lek tina kita cuik gitu. Tak boleh. Teka duk mari ni dia kena jaga dah. Allah Taala ada hikmat dia belaka bagi perempuan tu. Saya tengok orang siap orang kafir ke apa sedih pun dia tak boleh. Teka mari tu dia bomo pun tak membenar. Maknanya jadi mudarat kepada perempuan. Ada yang membawa kepada sumak darah dalam rahim tu lagi, apa banyak perkara lagi, penyakit kau bertambah lagi. Maka Allah Taala larang tu ada hikmat semua tu. Maka kata dia bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lututnya. Tepuh tak boleh. Bukan kata jimat saja. Ambil tangan duk gagal kok celopoh. Tak boleh. Tak boleh. Tak siap apa ni nak tok tangan saja ya. Tak boleh. Tak. Habis itu ambil tangan letak tak boleh. Atas kain tak apa. Maknanya kain dia pakai kain, lepas tu dia ambil mari, dia tangan dia tepuh. Atas kain ni tak apa. Di bawah kain tu tak boleh. Dah. Duk selok. Tak boleh. Kena mak? Tak. Jangan mak. Pernah. Ni kadang-kadang duk ngaji pesing selapis tu ngaji. Tak boleh jimat tu, tina tu. Tak apa. Mai ikut celopoh tak apa. Tak boleh. Tu. Tak boleh. Dia pernah mata mari lama juluh kok lubang tu. Tu susah lalu dah. Allah Taala harai dah. Allah Taala ma baina surrah war rukbah. Tak boleh. Tu. Maka harai dia gi istimta'. Istimta' tu bergurau dah. Bergurau. Bukan bergurau cuik-cuik awak kecek suka-suka tu tak apa tu. Tu pada barang yang antara pusat dan lutut. Lepas tu kena tulislah kita reti di situ syarat dah barang tu. Jadi adapun barang yang lain daripada antara pusat dan lutut, maka tidak haram. Tu dia. Tak haram. Habis itu tak apa. Lain pada tu. Tu. Tapi tak ada lah kalau lain pada tu pun nak siapa tahu mana. Lu kita ni tu nak mari mana sangat dulu. Tu maka sabar dulu dalam masa yang tertentu tu. Habis itu lah. Habis hak tu tak boleh harai. Tak harai ketika perempuan tu datang. Habis kesebelah daripada, kalau kita kira mari ke 10 ni harai dua pihak. Harai letuk laki. Harai letuk laki. Duk gurau, duk ambil kesedapan antara pusat dan lutut tu. Dan harai perempuan tu juga duk henang-henang. Tu barang antara pusat dan lutut tu. Kepada abang dia. Ni duk tak boleh. Habis itu kesebelah daripada sebelah hak terakhir sekali ialah niat oleh perempuan itu
Niat oleh perempuan tu niat gapo? Niat akan mengangkat hadas besar. Oh, nak mani dah. Nak mani dah. Tu tak habis. Niat mengangkat akan hadas besar. Apa makna niat mengangkat hadas besar? Yakni niat mandi wajib. Yakni niat mandi wajib dalam keadaan belum habis haid atau nifas lagi. Maka haram niat dan haram mandi serta tidak sah mandinya. Awak itu serta tidak sah mandinya. Niat tu pun haram dah. Nawaitu tu haram dah. Mani berjiruh lagi haram lagi. Niat nak mani tu haram dah. Niat buat apa? Mu tahu dah kata amalan tak terpakai. Kalau kaca niat pun dia tak sah. Pada buat apa? Tu niat mengangkat ada besar tu tak boleh. Lepas tu hubung lagi. Adapun niat semata-mata untuk membersih, maka tidak mengapa. Awak gitu. Maka tidak mengapa. Mani gi nak mani tamada tak apa. Niat nak mani wajib tu tak leh. Orang panggil talabus, orang panggil tala'ub pula, duk main-main pula dengan ibadat yang fasid. Tahu dah kata punah, tahu dah kata tak pakai, duk kacau apa. Tahu dah kata basi duk kacau makan gi buat apa lagi. Orang lari tak pergi makan dah. Kacau makan juga sakit perut. Tu maka haram. Tu betul niat dah. Habis itu dah. Tu dia. Tu perkara yang haram di atas perempuan yang dah tahir. Boleh tak mak? Boleh. Ngatuk lagi? Baru ya dah. Pergi Padang dengan kafe. Kafe sebuku ni dia tahir 2 je sebuku. 2 je. Tu. Kalau 2 buku 4 je. Padang mau apa buku? Mak pakai apa buku? 2. Kalau itu 4 je malam ni. 4 je malam ni. So 2, 3. Kau 3 kita berhenti. Mu 2 buku sangat. Je sebuku ni 2 je mak. Tu. Lepas tu orang hak sebuku-sebuku tu kena cari celah lagi. Peluang kita tambah sebuku lagi. Tersedia. Tu. Yang di mak malam ni. 2 mak dah. Kafe merah. Kafe merah. Sakit. 2 buku. Habis itu. Faslun, ini satu fasal. Habis dah. Tu. Ini pun fasal. Pok mak pun ambil fasal juga. Punya fasal orang ni. Faslun, ini satu fasal. Ini satu penceraian. Ai hadza fasilun. Ini satu perkara yang mencerai. Akan barang yang daripada barang yang sebelumnya. Dia katakan faslun fil istilja. Ini satu pasal yang sabitun fi bayani ahkamil istilja. Ini satu pasal pada menyatakan hukum-hukum istinja. Apa istinja? Nanti dia nak ayat takrif dah, kita tak kena ayat. Istinja masdar istanja yastanji istinjaan. Apa makna istinja? Tu asalnya istinja ni gapo? Menuntut ti lepas. Menuntut ti lepas. Ya naja tu lepas. Istanja atau wazir istaf'ala lit talab. Menuntut ti kelepasan. Wak bila lepas. Nak pelepah. Tu istinja pada lurah. Melepaskan. Tak sama makna. Kalau tak ada buat jadi tak lepas. Duk jadi merah kerah situ. Duk belenih situ. Duk toko merah kuning situ. Maka wak lepas. Istinja. Bermula istinja tu dia kata. Bermula makna istinja.
pada syarak. Tu kira lagu tu. Bermula istinja ni bermula makna istinja pada syarak. Di segi syarak ni apa makna istinja? Artinya, jadi maknanya bukan arti dak ni. Arti tu jadi menuntut ti lepas. Itu asal arti. Ni makna. Maknanya mana istinja tu gapo? Istinja tu ialah menghilang. Menghilang. Sebut tu menghilang. Menghilang izalah, menghilang. Menghilang akan najis. Menghilang akan diri najis dah. Najis yang keluar dah. Kita kecek keluar tu senang, muka depan lagi ya ada dah. Depan ya kait tapi kita kait belah. Menghilang akan diri najis. Akan najis. Akan diri najis yang keluar tu. Tu. Mana najis tu? Ya dua ya. Masa istinja ya ada dua ya najisnya. Kencing badal pada najis. Badal. Menghilang akan najis. Mana najis yang dimaksud? Kencing. Tu so kita menghilangkan diri kencing tu, ayat kencing dah. Kencing jadi ayat kencing lah dah. Ya bahasa Melayu kita reply ikut tani ni kecak kencing tu asal kadang-kadang kencing tu kena kepada benda. Kadang-kadang kencing tu kena kepada diri buat. Dia buat apa? Kencing. Apa tu? Kencing. Tu. Dia buat apa? Kencing. Apa ni? Kencing. Mai dia tulah. Kencing ni ayat kencing. Tu nak tu lagi kalau kita nak wisorah. Nak wisorah lagi. Melayu kita ni lah. Gitu. Jangan kencing. Jangan kencing. Patu buat apa tu? Kencing. Patu gana tak ada kencing. Air kencing tak ada. Patu air apa tu? Kencing. Air kencing kamu kencing. Ku kencing. Patu air apa? Air kencing. Pak air kencing kamu kencing. Jadi pening situ so. Lapar tu. Kalau gitu kena kait molek. Tu. Baulun tu lah tu. Amin. Baulun tu kencing. Ayat kencing baulun. Tu. Maka dia kata menghilang akan kencing dan yani atau dan dengan mana atau dia tak mesti kadang-kadang dia tubik sekali kencing bertubik tarik bertubik kadang-kadang tubik kecil saja tarik tak tubik ni. Menghilang akan kencing atau tahik. Tahik kita hilangkan diri tahik tu atau hilang akan diri kencing tu. Menghilang tu daripada takluk pada menghilang. Kita menghilang, kita kita perabih daripada tempat keluar bagi ain najis tu. Daripada tempat keluar dia. Tempat keluar dia. Daripada tempat keluar dia nyanyo. Kalau kencing ke bagi lelaki ni tempat keluar dia dekat mana? Zakar. Perabih siapa ke dalam lubang tu? Tempat keluar dia. Nyanyo pula kiranya pada zahir tempat keluar. Wajib kita menghilang pada tempat jadi pada zahir tempat keluarnya. Tu zahir pada zahir ni sebelah luar kecek mudah gitu. Pada yang zahir pada zahir jadi sebelah luar bagi tempat keluarnya. Tempat keluar kencing. Kalau nisbah kepada zakat laki-laki kau di tempat hoya tubik di zahir di kepala tu. Di kepala tu. Di lubang kepala tu. Hak tu panggil zahir tempat keluar, di zahir. Seolah katanya tubik zahir timur di mana? Situ. Pada tempat keluar dia tu dia lalu banyak kalau berak tarik pula. Di zahir di luar tu. Lubang kat luar tu tak kena korek siapa ke dalam tu. Di zahir tempat keluar dia tu. Tu maknanya. Maka dia kata pada zahir pada sebelah luar bagi tempat keluarnya keluar najis tu. Kalau kencing ke tempat keluarnya kubul.
Kalau tahid kat tempat keluarnya dubur. Gitu ya. Tu tempat keluarnya. Pada tempat keluarnya yakni qabun dan dubur. Gitu senang dah. Ya masuk dua. Qabun tu masuk zakat dan farad perempuan, dubur tu dua-dua tu sama. Tu istinjo. Berarti lain pada tu tak panggil istinjo weh. Jaga molek lapak istilah istinjo ni ya kau kepada basuh berak, basuh kencing. Tu ya. Payah kecek menghilang akan kena ayat pun menghilang akan batu pun menghilang akan tapi ayat menghilangkan serta asar dia, tapi batu menghilang akan saja, tidak menghilangkan asar. Tak apa dah, kena kecek tu kena. Habis tu cara istinja orang panggil. Kalau itu basuh aliyah basi kita panggil ke apa? Istinja tak? Tak panggil istinja. Kalau nak istinja sikit kena aliyah basi penuh mulut ni. Istinja mulut. Bukan istinja tu dituju kepada dua tu ya. Lepas tu darah tu baik kat punggung. Basuh darah tu panggil istinja tak? Tak panggil istinja. Hak tu panggil basuh najis. Najis biasa. Dia kira basuh najis. Hak tu kena tentu dengan air. Nak pakai batu tak boleh. Istinja je boleh dua. Pakai batu tak apa, air tak apa. Sebab kata istinja je boleh mana-mana pilih. Mana-mana pilih. Lain pada istinja tak boleh dengan batu. Kena tentu dengan air saja. Kalau itu darah tu baik kat punggung, darah tu baik kat zakar. Kalau istinja setah, air tak ada ambil batu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kerana itu bukan taik, bukan kecing. Atau jaga molek tu. Tu. Habis itu. Lepas tu cara menghilang tu dengan takluk pada menghilang. Menghilang tu dengan air mutlak. Ini syarat dia. Syarat dia. Menghilang tu dengan ayat mutlak. Kita ngaji dah mutlak. Apa makna mutlak, Muhammad? Apa makna mutlak? Jawab ipi yang malu kali. Apa makna mutlak? Cukup dua qalah pula. Apa makna mutlak? Kena dah dua qalah tu dah. Hak tu pasti sepi mai kat luar dah. Mutlak makna apa mutlak? Gana panggil ayat mutlak sebab apa dinamakan ayat mutlak? Letih belah ni. Letih ni. Tak ada jaga malam ni. Tak ada. Apa piang? Mutlak. Yang tak kait dengan nama lah. Jawab pun boleh jadi cuci sikit ke. Yang tak kait dengan nama lah. Air sungai, kait dengan sungai. Air telaga, kait dengan telaga. Tak kait dengan nama lain, jawab lagi tu salah. Ya Allah ya Rabbi. Tanya mencai orang pula. Apa pula ya Allah? Wipa dengan kaitum klong tu kau. Tu. Hak ni dah masalah besar. Hak tu dah nak ya. Tu. Siap. Jawab lah, Ming. Ya no? Apa makna? Tanya. Astri tak faham, Seri. Yang tidak kait dengan kait yang lazim, yakni kait yang dilepas daripada kait yang lazim. Apa makna kait yang lazim?
Yang mesti, apa mana mesti? Wajib. Tengok tu. Halo, kait yang wajib. Kalau tak kait dosa. Oh, kau dia tak dosa pala kalau tak kait. Pula dah situ. Masya-Allah. Masya-Allah. Ni kalau peksa ni tak naik kelas ni. Tak naik kelas, duduk kelas tu low. Duduk kelas tu low. Tu. Tak naik. Tak naik. Tapi ada kot ni tanya tak habis lagi kot ni. Takut tanya lagi kena. Tu. Ada setengah-setengah dia tengok belai-belai duduk dobek tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi kita orang ngaji agama ni, kita tak pakai ponok ni, kita duduk tangan ni. Lepas tu hak tak ngaji ponok, ya Allah, hak duduk ke kampung, duduk pulang motor tu. Penuh kepala. Bupong poso-poso kepala minyak penuh dapat sawing. Warung. Kenapa apa? Kenapa? Assalamualaikum. Nanti assalamualaikum orang. Nanya lagi ya. Hak tu dobek ada tu, hak tu dobek jenis air ni tanya arti. Kalau orang tanya kata, air pising mana tu air mutlak jawab tak apa. Ada berapa jenis air mutlak Jawab mudah-mudah air hak turun dari langit, air tu daripada bumi. Tu air mutlak tu panggil jenis air. Bukan maksud tanya bukan makna mutlak. Kita tengok dobek tu. Tengok dobek. Lagi baca dobek. Masa dobek siap dah. Terus baca dobek we dengar kali. Kalau baca dobek dengar sekali hak dobek tu. Hak dobek. Lepas tu baca derah-derah sikit. Tu. Dia boleh baca seorang. Nah, baca nah. Baca dobek, hak dobek tu. Hak kita kecek mutlak hari tu. Tu. Kait ayat mutlak, ayat yang mutlak, ayat yang dilepaskan daripada syarat dan kait yang lazim. Maknanya ayat yang dilepas, baca hak dobek, bukan suruh menghidup royak, baca hak dobek. Kalau dia mau tak dobek, siaplah wasa buke tu. Kita ingat, saya lah ingat, kita wi dobek, kita ingat kata kita wi dobek. Dan kita yakin kata dobek hak kita wi tu sudah menjawab dah soalan tu. Yakin lagu tu. Tapi orang ngaji tak yakin lagi, kata boleh jawab kat mana. Tahu. Hak tu pek dah. Ni dalil ni. Nak ngajar kampung sikit lagi nak menyesak habis. Betul kata kaki habis. Ai kampung. Awe. Ai mutlak ni gapo Mutlak lama-lama mutlak tu gapo makna dia tak reti weh mak ni. Dia kata gitu. Bagi kita jawab ai mutlak ni mak hak tu langit tu mak. Tak apalah hak tu mak tahu dah. Tapi mak nak tahan kena tu mutlak ni nak boleh panggil mutlak, gana boleh panggil mutlak weh. Gana senyap weh. Tak padai mak duk nak anak pulak hari tu kamu buat pergi ke ponok. Mak tu mu tahu dak pulak kuning. Mak tu duk naik ke kering tu. Pergi kemung. Tak ada tak boleh tu. Pe budak ni. La ilaha illallah. Hak gaduh. Baca dobek sikit. Baca dobek. Mak muda dobek dah mak. Tak ada. Lepas tu tak ada. Lepas tu gidok tiru hak orang dak. Dok juga. Tiru apa baca dah tiru dah. Tak dewak.
Tepat tu tak ada awak lagi. Oh. Astaghfirullahalazim. Tepat tu tak ada awak lagi. Masa kita 24 jam, ngaji berapa jam ya? Ngaji ni berapa jam? Ngaji berapa jam? Ngaji sejam dua. Lepas tu lepas zuhur tu 2-3 jam, 2 jam kita kata. Lepas tarawih 2 jam, 4 jam, ya 20 jam lagi hantar dia buat apa? Ma taf'al fi baqi sa'at? Ya Fadli. Tak tahu, tu dia. Allah Akbar. We ada orang ngajak, ada semangat sikit kau. Cara nak we orang ngajak ada semangat ni, orang ngaji tu terima dan juga hasil dan juga nampak, orang panggil apa? Nampak kandak dah tu. Mana dalil kata nampak kandak ya? Jawab tak lewat ayat, jawab sepatah tak lewat ayat. Lagi jawab kata ayat yang suci lagi menyucikan pula. Tak kena duk keceh hak tu. Hak tu hukum dia. Hukum bagi mutlak. Hukum ayat mutlak ni, ia boleh menyucikan benda lain. Suci pada diri boleh menyuci, itu hukum dia. Ayat turun dari langit, lain daripada bumi tu jenis-jenis ayat mutlak. Dengan cara umum. Hak dia mau dobit 7 perkara tu jenis tu. Tu dengan umumnya hak turun dari langit, hak naik daripada bumi. Ni orang tanya makna mutlak tu, kan lagi panggil nak mau tu. Amin. Baca. Mulai agak nak putih lah. Pakai putih sini. Tak kena naik. Pakai putih. Tu. Kitab ni nama apa? Hidayatus Subyan. Menunjuk kanak-kanak. Tu gaduh. Silap banyak dah kita mengaji. Masa luar, dia buat gapo, tidur. Saya nak baca Quran banyak, tak ada nak dobek. Berapa juz dah boleh? 2 kali khotel dah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya pejam mata ni nampak Tok Wakil Allah 300 orang dalam bala tu. Nampak gapo? Berapakah, berapa orangkah yang boleh jawab soalan ini? Pula dah ya mari. Ya khoya mari. Ai. Ada tak? Tulis tak? Ada tulis tak? Terus aja hak tulis. Betul ayat mutlak tu ada widabik tu. Baca. Terlepas dia daripada kait yang mesti disebut akan dia, iaitu tak sebut nama, tak sebut pun tak apa. Lepas tu sekat tu ya. Lepas tu ada lagi. Ya, kait ni ada dua. Ada kait yang lazim dan tidak lazim. Apa makna kait yang lazim dan apa makna kait yang tidak lazim? Mana misal bagi kait yang lazim dan mana misal bagi kait yang tidak lazim? Seperti ayat itu dan ayat itu, maka mesti dikaitkan ayat itu dengan apa itu atau maka kalau tidak kait maka tidak pakai maksud, maka
Kesalahan. Apa dia dobit lagu mana tu? Kesalahan. Mu dobit kena ke tak? Mu baca bahasa peling dah tu. Tapi bawah sini kesalahan dengan ayat lagu. Tak coha kalau baca oh je molek sikit. Amin terajak mi. Masya Allah, Masya Allah. Seperti ayat ini. Seperti ayat ini atau ayat ini. Mesti dikaitkan ayat itu dengan apa? Maka kalau tidak kait, saya tidak pandai masuk. Maka kait dengan apa itu mesti dan lazim. Kesalahan ayat lagu. Maka sekali pun dikaitkan ayat itu dengan apa lagu, tapi kalau tidak kait pun sudah pasti masuk. Hak tu pa capung hak tu, capur hak tu. Tak apalah. Aduh. Mutlak tu, mutlak. Habis itu dah. Letih sungguh. Tu. Kena boleh wayak. Apa makna ayat mutlak? Makna dia tu apa? Kerana apa dinamakan mutlak? Tu. Mutlak tu yakni dilepaskan daripada kait yang lazim. Apa yang dimaksud dengan kait yang lazim? Cuba misal. Ada lagi ke kait yang tidak lazim? Cuba misal. Tu. Tu ya, mutlak. Tu ayat mutlak. Lepas tu ada berapa jenis ayat tu? Oh, ada 7 jenis ayat tu. Dengan kesimpulannya tiap-tiap ayat yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Tu jenisnya. Apa hukum ayat mutlak? Suci pada diri boleh menyucikan yang lain. Tu je. Nak qadatu ya tak pada. Nak qadatu je. Nak bining pun nak qadatu je. Nak bining pun. Allah. Tu. Habis itu atau mak dah. Dah boleh. Mak pergi penuh dah mak dah. Gitu lah penuh hak tak ada tu gitu lebih dah. Jangan lepas musim ni pergi kedai pusing ni lepas ni ya malah nak ambil dobit nak dobit orang lain pula. Lepas pun nak buka kita ngaji kita lain pula nak dobit kita lain pula. Bah kalau tak ada dobit dalam musim ni dia tak akan dobit mana dah. Dia lama sikit pula. Kalau dia kaca, oh siaplah. Wasa saya juga, dia tu sebiah ni. Masa nak dobit juga. Kaca dengan waktu lain. Nahu ni pun masa nak dobit. Kaca dengan waktu lain. Hak lain capur habis. Masa tu kita jadi peling. Suk-suk tidur, sakit kepala, tidur. Tu dobit tu pun boleh sekerat, dobit ni pun boleh sekerat. Kalau kita buat lagu tu kita tak akan hasil apa-apa. Buat biasa lebih. Dah. Habis. Kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih. Maka istinja ni kita menghilangkan akan najis daripada zahir tempat keluar dia. Apa yang alat yang kita buat gunanya? Menghilang tu dengan ayat mutlak. Cara menghilang tu hak ni hak asal. Atau kepada ayat mutlak atau kepada dengan ayat mutlak. Atau menghilang tu dengan 3 batu. Maksudnya dia pakai kait lalu dengan 3 padahal dengan batu tak pada batu gisyarat dia ni 3. Ayyakuna bi thalathati ahjarin apa semua dalam safir tu najak kan. Tu. Hak tu syarat dia. Syarat dia. Kena 3 betul batu. Lepas tu jangan berpindah najis. Tu syarat dah. Tapi dia sebut selalu dah. Maka kata dia menghilang tu dah dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Dia kecil lagu tu ya. Dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Jadi dengan 3 biji batu atau 3 bucu batu.
Dia tak mesti kena 3 bucu tak apa kalau batu besar. Dengan 3 batu, dengan 3 biji batu atau 3 penjuru batu. Bucu tu penjuru lah. Tu bagi yang kalau batu besar-besar 3 bucu tak apa. Teh bucu ni teh bucu tu. Tu batu je kata. Kena 3 ni syarat dia lah. Syarat dia 3 tu syarat dia. Tapi kena mengaji suku lagi. Dan cara menyucikan dengan batu ni ada syarat yang tertentu cara dia. Kena mengaji. Dia sebut kedak sana. Tu sebut kedak dengan batu sebut kedak. Tak royak dah apa. Tak royak dah. Kaya hamak kita ngaji kita panjang-panjang lagi dah. Tengok ke depan. Dia kata dengan 3 batu dan jadi atau umpama 3 batu. Umpama batu. Tak apa dah. Nyo batu. Atau 3 batu dan umpama dan ni dengan mana atau umpama batu. Tak batu pun tak apa. Wisupa dengan batu pun tak apa. Tu. Ikutlah apa-apa supa dengan batu. Gapo yang hok supa dengan batu lagi? Sok bayar nak faham. Supa dengan batu, dia bayan. Daripada tu bayan pada lapak umpamanya. Apa yang dimaksudkan dengan umpama batu tadi? Daripada tiap-tiap yang suci. Ini syarat je belaka lagi. Daripada tiap-tiap perkara yang suci. Tiap-tiap benda, tiap-tiap perkara yang suci. Yang tu kena kepada perkara yang suci. Ambil benda suci. Syarat pertama kena suci. Ayyakunal ahjaru tahiratan dalam Safiatun Najah kan. Suci, dia kena suci. Batu yang suci. Lagi keras. Ini syarat yang kedua. Lagi keras. Lagi keras, lagi tidak cahai. Mana tu? Keras. Kena benda keras. Suci tu suci, tapi ambil air. Kalau ambil apa? Ambil airnya mari. Suci tak airnya? Suci, tapi tak leh airnya. Airnya ni bukan benda keras. Tak leh supang batu-batu ni benda keras. Airnya ni benda cahai. Masalah. Ambil cukur mari, ambil nisek, ambil tuak mari. Tak leh. Tu kena benda keras. Berarti kayu boleh tak? Kayu boleh. Dia kerah. Suci, lepas tu kerah. Syarat yang ketiga, lagi kasab. Dia kata. Kecek kasab gitu. Gasak. Kasab. Apa makna kasab? Kecek lagi tadi kasab dah. Kita gasak. Kasab ni makna apa? Boleh menanggalkan najis, tidak licin. Itu maknanya kasab. Yang ni boleh menanggalkan najis. Yang ni tidak licin. Tidak licin. Kita ambil buluh tak boleh. Walaupun kerah, walaupun suci. Tapi buluh dia licin. Malaikat kita kerak, kita wear kulit-kulit dia dulu. We tinggal isihat dalam tu sikit. Dia digasak tak apa. Boleh menanggalkan najis. Adapun ambil semata-mata buluh mari tak boleh. Sebab kalah ni. Tak boleh ni. Dia licin. Kalau ambil kalau awak nyucu tak boleh. Tu benda licin tak boleh. Benda jenis boleh menanggal, boleh buai inaji. Kerana tujuan nak istinja tu nak menghilangkan inaji tu baik. Tiba-tiba tang bulu nampak tak ada tu baik po. Tu. Kau kata ada. Itu syarat yang ketiga. Dan bukan ni syarat yang keempat. Padahal syarat yang pertama yang sebut 3 batu tu syarat dah 3 tu. Dan ini syarat yang keempat. Dan lagi bukan daripada makanan. Ni atau ni lagi ni atau pada yang suci. Lagi tu pun atau pada yang suci. Dan tu atau pada yang suci sebagai syarat belaka tu. Tiap-tiap perkara yang suci. Satu. Lagi pula benda tu tidak cahai, benda tu kerah. 2. Dan pula benda tu tidak benda tu kasar yang kata. Jadi yang tidak licin, boleh menanggalkan najis. Dan bukan
bukanlah perkara itu daripada makanan. Bukan daripada makanan. Makanan ini benda yang dibuat makan, benda yang dimakankan dia. Benda yang dimakankan dia ni umum, ni makanan ni umum, bukan nasi saja, bukan kena kepada nasi, bukan kena kepada tepung saja, rupuk pun, ataupun tulai pun, moga jing makan tulai. Tu daripada makanan, daripada jenis-jenis makanan. Tu tulis situ dulu, kita buat tafsir sikit betul makanan tu. Jadi maka tidak sah. Hak sebelum pada ni, syarat sebelum pada tu tak perlu kepada tafrek dah, kerana nyata sikit dah. Hak ni kita tafrek sikit nak nyata makanan tu. Jadi maka tidak sah istinja dengan umpama roti. Tu maka tidak sah istinja dengan umpama roti selama tidak dibakar akan dia. Adapun jikalau dibakarkan dia sehingga hangus dengan sekira-kira hilang nama, hilang gapo kalau kira sekira-kira hilang bau roti, maka sah istinja, dengan dia, kerana sudah hilang nama makanan. Tetapi haram kita bakarkan akan roti sehingga tidak boleh dimakan, kerana membazir akan harta nama dia. Kerana membazir akan harta. Ini kira wak hukum saja, bukan suruh wak belah ning ni. Jadi tiap-tiap makan ni kita nak istinja tak boleh roti lebih sekeping wei ambil mai sapu tai. Faham how? Tak makan dah faham how? Tak boleh. Pergi beli roti payah mari di cabai pak tu, cabai sebai tu. Lebih keping wing. Nah. Sapu tai. Tu kering molek. Tak boleh harai sapu tu soda. Nak tak sah kita sapu dengan dia kerana masuk dalam makanan. Apa yang mat'um. Benda yang dimakan, benda yang kita makan. Tak boleh apa saja yang kita makan kita tak boleh. Tak boleh. Habis. Dan jikalau makanan jin sekalipun tak boleh. Tak boleh. Dan jika ni royah pada makanan tu, ni royah ni, royah ni dah. Tak apalah turut dia lagi. Dan jikalau makanan jin sekalipun, jikalau makanan itu makanan jin sekalipun, apa sekalipun, yakni tidak sah istinja dengan dia. Tidak sah istinja dengan dia. Seperti segala tulang-tulang awak gitu. Seperti segala tulang-tulang. Tambah lagi. Adapun makanan binatang, maka tidak mengapa diistinja dengan dia.
maka tidak mengapa diistinja dengan dia. Tu kalau makan binatang tak apa weh. Tu just pelemu je makan belakang kayu-kayu apa semua. Terkadang-kadang maka kita ambil kayu-kayu tu kering-kering lah, hok kering, hok kerah. Tu mari kata, hai kayu ni makan bubuk ni, bubuk makan dia ni. Tak apa. Kalau kira makan dia juga tu kayu. Tak gitu ke? Tu. Hai kayu ni makan anak-anak ni. Hai. Tak apa makan binatang tak apa. Lawak kira makan tak lewat gapo sekarang. Kayu ni anak-anak makan. Kayu ni bubuk makan. Tu tak leh. Tu. Dah. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih. Tak apa kalau tapi makan jin tak leh. Tulah-tulah tak leh ambil mau istinja. Jin makan tulah tu. Tulah jin. Sabit tu lah. Apa dia syarat kita larang kita istinja puak jin yang murih. Seolah kata kita menyakiti kepada puak dia. Makan puak dia tu kita meriwak pelekeh. Ya seolah kata kita menyakiti puak dia. Apa puak ni supaya orang main kecil atas hidan nasi kita. Misalnya kita nak makan nasi, dia mau main kecil di atas pinggan nasi kita. Ni rupa tu dah tak boleh. Jin yang makan tulah tapi makan lagu mana pun tak bisa tengok dia lah. Dia tulah tu yang makan dia. Setengah kata je makan isi dalam tu. Dalam tulah tu. Tulah tak ada isi hak dalam tu lagi hitam-hitam tu je makan hak tu. Wallahu alam lah. Habis itu maka kata dia rahimahullah taala, kena tanya pok sain dengan jin tak apa. Pok sain dengan jin tu tahu. Tu tanya pok tu. Pok sain dengan jin pun tak tahu juga. Tak tahu juga. Mungkin tak ada royak kata dia makan apa. Dan jikalau makanan jin sekalipun tak boleh, dan tiada daripada, ni syarat lagi yang kelima. Syarat bagi benda hak nak buat seumpama batu tu. Nak cari benda mari nak istinja yang seumpama dengan batu tu syarat lagi yang kelima. Dan tiada dan bukan daripada perkara yang dihormati, dimuliai akan perkara tu. Bukan daripada perkara yang dihormati, yang dimuliai akan perkara tu dihormati oleh syarak. Tu. Bukan benda yang syarak mulia. Bukan benda yang syarak wi kehormatan. Hai kiat, syarak wi kiat dia. Benda tapi syarak wi harga ke dia. Tak boleh juga ambil mari buat istinja dengan dia. Ada gapo lagi banyak perkara juga. Hak syarak wi kemuliaan kepada dia. Misalnya gapo? Kita kata gapo? Tu tulis situ tak apa. Betul kata yang dihormati tu. Yani adapun perkara yang dihormati oleh syarak, adapun perkara yang dihormati oleh syarak seperti kayu masjid, tak boleh. Kayu masjid atau bata masjid, salah. Maka tidak boleh istinja dengan dia. Tak boleh. Syarat wi kehormatan. Tu. Batu, tapi batu lah sejik, tak boleh. Tu. Ataupun kayu sejik. Tak ada ambil papai tepi tu. Syarat wi kehormatan. Benda yang syarat hormat tak boleh. Tu. Tu tak boleh tu. Maka benda tu jangan benda yang tiada, bukan perkara yang dihormati oleh syarak. Tu yang misal seperti kayu. Ni nak misal, ini misal perkara yang boleh istinja ni. Lama misal pada benda yang dihormati pula. Ini misal perkara yang boleh istinja dengan dia. Buat gitu. Misal bagi
bagi umpama batu ni yang boleh istinja tu. Tu seperti ni nak misal tu. Misal bagi perkara yang seumpama batu yang boleh istinja dengan dia. Awak misal tu. Batu tu tak apa dah, batu kita maklum dah. Ini benda yang seperti dengan batu yang kita boleh istinja. Seperti kayu. Kayu mana? Yang cukup syarat tu lah. Suci. Ni kayu pun ada ada, tak boleh? Kayu yang kena suci. Lagi kayu tu kerah. Tu berarti kayu yang basah-basah tu dia tak kerah lah. Dia tak kerah. Tu. Ada dia ni tak boleh. Lagi gasak, lagi bukan pada makan ni jin dan manusia. Tu tak boleh. Kalau pohon kayu pasal pucuk-pucuk orang makan dahar tu. Tak boleh pula makan ni orang. Makan ni orang. Ada kayu orang tak makan. Tu. Dan bukan benda yang dihormati oleh syarak. Tak apa tu. Dan rumput tak apa. Rumput yang kering-kering. Rumput yang kering-kering. Yang cukup syarat tu lah. Syarat rumput pun nak cukup syarat tu. Suci, kerah, gasak. Tu kalau rumput mesti licin-licin tak boleh. Tu walaupun makan lembu pun tak apa. Jerami dah tak apa tu. Tak apa tu, tapi hok tu ya licin juga dah. Cari hok pasal tak licin dah. Tu boleh. Dan tanah kol. tanah ko. Kalau kita kata tanah ko, dia kata tanah kol. Apa tanah ko? Apa tanah ko? Tanah kol ni apa? Apa tanah ko? Ke toko-toko. Tanah apa? Seluk. Seluk tu tak rekod seluk besi mana? Seluk kerah. Tanah ko. Jadi yakni seperti tanah yang dibakar, tak apa dah. Tanah seluk yang dibakar dia bawa batu-batu tu kan. Tu. Tu tanah juga dia kerah, dia bakar dia kerah dah. Tapi kalau tak bakar pun dia kalau jenis kerah, pasal kerah, tahu tak pecah. Pegang pun tak pecah. Kerah. Maka boleh supaya dengan batu dah tu. Supaya dengan batu dah tu. Ni pergi tak apalah kerah molek tak remah sikit yang tak boleh. Tanah ko kata tu. Tanah kol. Tanah keras. Tanah bakar. Tak apa tu, tanah yang dibakar. Sehingga keras. Tu boleh. Maka jenis tu boleh istinja dengan dia. Dan kita boleh gambar lagi tisu boleh. Kertas boleh. Kertas hak pasal jenis tu. Ni tisu ni. Cukup syarat dia. Tu. Sebaik. Siapa istinja boleh. Cukup syarat tak lagi? Cukup syarat. Maka teka nak buat. Cadai dia cukup 3. Ni seteka. Boleh lah. Cuek. Tu so lagi. Cuek. Tengok atik kuning ada lagi. Ada lagi. Cuek 3. Ada lagi. Ada lagi wajib 4. Kalau tak cuci lagi. Puak yang keempat. Oh ada kuning lagi. Wajib 5. Cuk. Tak ada kuning dah weh. Sunat ditambah. Jadi kalau ni tambah 7. Kalau 4 tambah jadi 5. Sunat witir. Tu ada syarat-syarat dia. Kalau ya. Teh air buat apa pula? Jangan jadi kering. Kalau teh air tu jadi ya syarat ya juga tu. Tak boleh campur dengan air. Ya tak boleh campur dengan benda lain. Pada tempat najis tu. Apa? Tak apalah ni nak wehak ticu tu dah. Mulut tak bersui kata panya tu. Dekat yang lagu tu. Dekat yang lagu tu. Dia nak misal panya dari cakruk. Tak ada sanabing dari mana-mana pun. Biksi pun ada ticu. Tu.
Tiap-tiap tempat ada tisu. Berarti kalau kita masuk tandas, kita rasanya moleknya sedia tisu hati. Boh, kita bubuh cedek. Takut dalam bilik tu air tu tak cukup kolor ke. Kalau kaca basuh pun tak cuci, muka air tu najis misalnya ada tweet icak ke apa. Nak buat lagu mana kita qada hajat ni? Kena cuma sikit. Kena qada hajat dengan cuma. Cukup syarat dia. Sebab dia tak royak. Tu. Allah dengan syaratnya najis tu jangan melampaui. Akan apa? Akan kawasan keluar najis tu. Tak melampaui ni duk lilai sampai ke pohon-pohon tak boleh dah istinja. Duk le kawasan lingkungan tu. Kena berak molek sikitlah. Lepas tu kita istinja dengan tisu. Dengan tisu pun boleh. Mana? Mana kerah? Kerah baik no. Kerah ni bukan benda yang air, bukan menjadi pesing air. Bukan cair. Sabit tu kalau sekiranya capung air tak boleh. Fong nam tak boleh. Fong nam tu ada nam tak? Tak apa. Tak apa. Maksud yang keras ni yang bukan benih cahai supaya dengan lapis campur dengan jenis benih tak boleh. Supaya ni tak apa dah. Tak apa dah. Ketah tu masalah kerah dah. Ketah. Tapi ketah ni ketah jenis hok pesing tak licin lah. Ada juga ketah licin-licin. Tu tak boleh, tak menanggalkan najis. Tu dia. Tu jaga sikit. Tu. Tapi yang syarat bagi isteri dengan batu ni ada syarat dia. Ada syarat dia pula. Bukan semata-mata buat dengan tak tahu syarat tu tak boleh. Kena tuntut syarat dia dulu. Tu dalam kitab ni tak royak barangkalinya. Tak ingat tu. Tak royak. Ada dalam kitab Safiyatul Najah tu sebut nyata molek. Syarat dia ada berapa? Syarat ada berapa? Semua? Syarat ada berapa? Biar ingat Safiyatul Najah tu. Biar ingat tu. Dah. Tu yang syarat belaka dah. Sabit tu boleh wayak tu. Hak ni syarat ni. Tu. Duduk dalam tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Lagi pula kata dia iaitu istinja tu wajib ia istinja. Istinja ni wajib. Syarat tekeh, tak buat berdosa. Tapi wajib tu tekah mana? Wajib takluk pada wajib pada tetakkala pada ketika berkehendak ia seseorang berkehendak akan sembahyang. Bila nak sembahyang wajib. Tak nak maya lagi, dia berjalan tak basuh air lagi ni. Qalu ustaz. Tu qalu. Duk musim kok qalah dulu. Tu musim kok qalah. Tu. Tekan nak semaya tu wajib. Nak istinja. Berarti kalau tak nak semaya lagi tu tak wajib lagi lah. Tak wajib istinja. Maka wajib istinja ni masuk dalam wajib muwassak, dipeluahkan waktu dia. Tu gana-gana boleh kena basuh semata dah. Tu bukan wajib segera dak. Bukan kata dah berak mak wajib basuh lalu. Jalan tu baik daripada tandah dengan tak basuh tak leh. Dak. Tu baik ada cari air dulu. Duk musim cari air mana, air duk mana ni. Tu. Ada lagi. Kalau dia masuk Yaman tu, aduh, air tak ada. Berak dah. Cari, telaga pun air tak ada misalnya. Tu tak apa lagi. Wajib dia tu dipeluahkan waktu dia. Dipeluahkan waktu. Maka tetap kalau hendak berkehendak ia seorang akan sembahyang ikut sembahyang fardu atau sunat. Bila nak sembahyang wajib kena istinja. Tu ya.
Dan umpama sembahyang atau pada semaya. Kanda akan yang umpama semaya. Apa lagi lain pada semaya, serupa dengan semaya, bayan pada umpamanya. Yang seperti dengan sembahyang tu kena juga kalau kita nak buat. Tu apa? Daripada tiap-tiap suatu, daripada tiap-tiap amalan-amalan yang terhenti, yang tergantung sah suatu tu, sah amalan tu. Tiap-tiap amalan yang tergantung dan terhenti oleh sahnya tu, nak boleh sah dia tu terhenti atas suci badannya, badan seorang, atas takluk pada terhenti. Dah ambil malak tu. Tu tiap-tiap suatu, tiap-tiap amalan, tiap-tiap ibadat yang terhenti dan tersyarat dan tergantung sah suatu amal ibadat tu terhenti dan tergantung di atas suci badannya, badan seorang. Ibadat mana yang nak sah dia kena suci badan? Ibadat tu tekan nak buat muka tu wajib kena istinja. Tu bukan semaya saja. Banyak lagi. Banyak lagi. Khutbah. Yalah juga. Baca khutbah kena suci daripada najis. Tu. Suci daripada najis. Maka walau ambil air semaya dah tapi tak basuh berak lagi, tak boleh. Tak boleh. Syaratnya kena ada wuduk sada khutbah tu. Yang keduanya kena suci badan khatib tu daripada najis. Maka ketika tu kena istinja. Wajib juga. Wahakaza. Dah. Maka kata dia tertakat apa? Badan terhenti sahnya sah suatu ibadat tu terhenti atas suci badannya, badan seorang. Suci tu daripada najis, tak daripada takluk pada najis. Takluk pada suci, takluk pada suci. Tu. Payah ya ada ibarat ya lagu tu ibarat kita Jawi tu belah tu. Tu. Apa maksud kita buat kesimpulan tak apa pada terhenti tu, yakni tiap-tiap amalan yang nak boleh, tiap-tiap amalan yang hendak terpakai dan sah mesti orang itu suci daripada najis. Maka jikalau hendak kerja amalan-amalan itu, nescaya wajiblah dia istinja terlebih dahulu. Istinja terlebih dahulu. Tu kesimpulan daripada tu. Tu. Kita buat misal seperti khutbah Jumaat masalah. Ialah juga tu. Khutbah Jumaat ni berhajat. Dia kena suci daripada najis. Ada lagi ke amalan? Ada lagi. Tak ingat hari tu. Tu. Tawaf. Yalah juga. Tawaf. Maksudnya amalan tu juga. Nak pergi tawaf kena istinja. Kerana nak boleh sah tawaf kena suci daripada najis kita. Tu. Apa? Nak sujud tilawah. Yalah pada makna semaya. Nak sujud syukur. Tak boleh tu dia tak basuh berak lagi walaupun air semaya dah. Tu. Kena istinja terlebih dahulu. Habis itu. Tu ialah belakang tu. Maka istinja tu wajib tekah tu. Wajib pada ketika tu. Tu. Tapi sunat kita yang duduk lama sangat walaupun kita tak apa zuhur masuk lama lagi pun. Keras sebab kering beh. Kering. Tu. Jadi makruh pula. Sunat kita segerakan istinja.
Habis itu, maka wajib tetap kala berhendak ia akan sembahyang dan umpamanya daripada tiap-tiap suatu yang terhenti sahnya itu atas suci badannya daripada najis. Satu. Atau pada tetap kala, nampak atau pada tetap kala tu. Atau kepada tetap kala yang atas tu. Wajib mula-mula tetap kala nak sembahyang. Atau wajib ia istinja tu pada tetap kala pada ketika takut berhambur najis itu daripada tempatnya. Tu hak ni pun wajib juga. Tak masuk waktu maghrib lagi pun, tak masuk waktu solat lagi pun, wajib juga ni. Bila tetap kalau takut oleh seorang yang qada hajat tu masalah. Takut oleh seorang tu, takut akan mapo tu. Tak mapo malah. Tetap kalau takut oleh seorang akan berhambur. Dia tidak berhambur, bertabur, berrata-rata. Tu berhambur. Bertabur rata-rata oleh najis itu. Takut jadi ratuk. Lila kalau tak basuh lalu. Oh, habis. Ni kena sampai ke kain, siapa tok jatuh. Kalau berjalan pun tu dia. Tu berhambur, orang panggil najis. Berhambur daripada tempat bagi najis tu. Takut kalau kita tak istinja lalu, takut lile ratuk. Susah. Tetap kalau tu wajib basuh selalu tu. Wajib kita istinja tu. Kalau duk keras lagu tu. Ni tak apa weh, ni tubik kering molek weh tarik weh. Tubik kering molek. Tak ada basah-basah apa kibuk. Tak apa. Tak takut berhambur. Hak ni sakit perut hari ni. Tu. Tubik mari tegak Allah habis le perut. Maka kalau kita tak istinja tak akan membawa kepada terhambur pula najis. Maka wajib kita istinja ketika tu. Tu. Habis. Lepas tu nampak masalah tu kena pakai air semata lah ni. Kalau pasal terhambur jauh sini lagi. Kalau batu tu ya tak boleh dah. Bila berhambur najis daripada tempat dia tu, kita tak boleh dah nak istinja dengan batu, ada syarat dia. Tu. Berhambur najis itu daripada tempatnya. Wajib situ. Atau takut berlombor. Iyo najis. Atau ni atop kepada takut. Yang ni tetap kalau takut berlombor. Takut oleh seorang tu akan berlombor, bertitik lah berlombor ni. Berlombor yang bertitik, iya najis tu. Berlombor dan bertitik dengan pakaiannya, pakaian bagi seorang. Takut lila kena kain, dia tak basuh selalu kak. Jalan tubik lagi, tak kena tubik dengan lanya bogai gitu. Kita tubik pun kita pakai kain. Lepas tu tak basuh lalu ni tetap berlombor dan bertitik kena kain kak. Wajib basuh. Berlombor dengan pakaiannya. Dan lain daripada pakaian. Kena benda tu, kena benda ni. Tu titik kena benda tu, kena benda ni. Tu maka wajib kena istinja ketika tu. Tu habis itu. Dah. Habis itu. Boleh. Tepat najis, tempat keluar najis. Tempat najis, tempat keluar najis. Berhambur najis daripada tempat keluar najis. Tepatnya tempat keluar najis tu. Bukan dalam lubang yamen tu. Hak tu tak sakut kena apa dah. Dia turun pergi dah. Tu. Tempat keluar najis kita ni. Kok punggung kita ni. Takut ni pergi sampai ke pohon payah. Kalau kita tak istinja selalu tu nak pergi rata. Tu. Maka wajib istinja pada ketika tu. Atau takut berlombor. Tu. Kita kata tak rata daripada tempat dia, tapi dia jalan tu baik gitu, takut titik kena kain. Lalu tu sepok kecing kadang-kadang dah. Kalau tak basuh lalu kadang-kadang dia ada sikit-sikit je. Titik kena kain tu kok payah. Maka wajib kena istinja selalu. Kena mak. Pukul apa dah mak? Pukul 1 je baru.
Kita nak berhenti star boleh ni. Berhenti star nak makan kafe. Bagi orang yang makan sebuku tu boleh tambah sebuku lagi. Tu. Hak 2 buku dah tu tak amal apa mak. Nak lagi. Kalau mu 3 kena ni. Leje. Tak boleh makan dah. Dia mau 2 buku dah. Habis itu. Hubung lagi. Berhenti star. Dan jika mak ia makan 2 buku habis tu kalau kira nak tahiyah tu. Dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya jua, maka dengan air itu afdal kerana ia menghilangkan ain najis dan bekahnya asar. Batu ni menghilangkan ain saja. Asar tidak. Ada masya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah. Tak ingat dah kata ada. Tu syarat sok istinja dengan umpama batu tu 8 perkara. Apakah boleh tahu lalu? Alhamdulillah. Sekat tu dulu kita break dulu. Break start. Dah. Tu sekat tu dan mana nak uti ni dan jika berkehendak ia akan bersuci. Allahu alam. Berhenti start dulu.